Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Seriti Al-Ukhwah Channel. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan berkongsi beberapa perkara, khususnya kepada pelajar-pelajar darjah 2 Al-Ukhwah. Alhamdulillah, dalam beberapa minggu ni kita bertukar lumus, kita berusaha untuk menghafal beberapa ayat daripada surah Nuh. Ustaz ucapkan tahniah kerana anak-anak telah berjaya menghafal sebahagian daripada permulaan surah Nuh, dan yang paling penting adalah anak-anak terus berusaha untuk menambah lagi hafalan-hafalan bagi kita menghabiskan 28 ayat dalam surah Nuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini Ustaz nak ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan info dan pengajaran daripada surah Nuh. Alhamdulillah, anak-anak semua kita telah menghafal ayat dari 1 hingga ayat 4 dalam surah Nuh, dan kita dengarkan bacaan salah seorang daripada sahabat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Sedikit info ataupun pengenalan awal surah Nuh. Surah Nuh yang kita hafal adalah hafazan yang pertama daripada ayat 1 hingga ayat 4. Surah Nuh terletak pada juzuk 29 pada muka surat 570. Tema kita dalam ayat 1 hingga ayat 4 ialah menceritakan tentang akidah, iaitu tema akidah. Ayat 1 sampai ayat 4 ceritanya adalah cerita tentang tema akidah. Apakah itu tema akidah? Tema akidah itu adalah tema yang menceritakan tentang bagaimana mengukuhkan iman, mengukuhkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperkukuhkan tentang cerita-cerita keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau anak-anak tahu, surah Nuh ini berasal daripada seorang nabi yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita nyanyi lagu 25 orang rasul, kita akan dapati Nabi Nuh adalah nabi yang ada jawapannya. Sama-sama kita nyanyi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi anak-anak dah tahu kan, daripada nyanyian kita tadi, Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang ketiga dalam 25 orang rasul yang perlu kita ketahui. Jadi nabi ramai, rasul pun ramai, banyak. Tetapi kita hendaklah tahu 25 orang rasul, dan Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga dalam susunan tersebut.
Nabi Nuh alaihi salam ini adalah salah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Oleh kerana setelah ketiadaan Nabi Adam, kemudian tiadanya Nabi Idris, maka Nabi Nuh memikul tanggungjawab sebagai seorang rasul. Ada riwayat mengatakan Nabi Nuh ini merupakan cucu kepada Nabi Idris alaihi salam. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, manusia mula terpesong ibadat dan akidah, yang mana apabila seorang ketua ataupun pemimpin mereka meninggal, ataupun orang-orang yang baik di kalangan mereka meninggal, maka mereka membina patung-patung ataupun tugu-tugu peringatan. Patung-patung ini dan tugu-tugu peringatan ini asalnya dibina untuk memperingati orang-orang yang mereka hormati dan orang-orang yang mereka sayangi dan kasihi. Walau bagaimanapun, akhirnya sedikit demi sedikit perangai ataupun amalan ini ataupun sifat ini berubah menjadi acara ibadat. Daripada patung yang dibina untuk tujuan memperingati seseorang yang mereka hormati dan kasihi, akhirnya menjadi tempat untuk mereka meminta sesuatu, meminta doa, meminta bantuan, meluahkan perasaan. Akhirnya sehingga mereka menyembah patung tersebut dan berpaling tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Nabi Nuh alaihi salam untuk menyeru dan mengajak kaum dan bangsanya untuk kembali menyembah Allah taala dan jangan sesekali menyembah patung. Sebab itu kita baca Allah taala sebut, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzil qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Allah Taala kata, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam ini untuk memperingati, berikan amaran, berikan ingatan kepada kaumnya, bahawa sebelum datangnya azab Allah Taala. Oleh kerana mereka dah menyembah patung, kena ingat, kalau mereka ingkar dengan Allah Ta'ala akan mendatangkan azab. Apa seruan Nabi Nuh AS pada ayat yang kedua? Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Hendaklah kamu tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa huraian ringkas daripada ayat 1 sampai 4 dalam surah Nuh? Yang pertama, Nabi Nuh ialah seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya supaya mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, Nabi Nuh juga memperingatkan kepada kaumnya supaya beriman dengan hari kiamat. Selain beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan hari kiamat. Kerana hari kiamat itu Allah Ta'ala akan sediakan balasan baik kepada mereka yang melakukan amal kebajikan, amal kebaikan, dan balasan buruk kepada mereka yang melakukan kemungkaran dan dosa. Ketiga, kita mestilah membuat persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Jangan kita kata hari kiamat ni jauh lagi ustaz. Tak. Bila-bila saja kita boleh mati dan bila-bila saja boleh berlakunya hari kiamat. Yang keempat, kita mestilah sentiasa memohon kepada Allah, iaitu keampunan atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan yang kelima, kita mestilah yakin bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pengampun segala dosa hamba-hamba. Jadi itulah sedikit sebanyak huraian ringkas daripada surah Nuh ayat 1 sampai 4. Seharap kamu memahami surah Nuh ini. InsyaAllah kita akan sambung kisah-kisah Nabi Nuh AS dalam ayat-ayat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.